Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada apa semua pada setiap hari. Dalam perlawanan Juventus dan juga Salernitana, terdapat kekecohan yang sedang berlaku. Apakah itu? Semalam kita tak ada EPL, kita layan Serie A lah kan. So Juventus lawan Salernitana. Salernitana ni kira kelab nuk lah dekat Serie A. Tapi yang mengejutkan dekat Serie A ni, perlawanan antara Juventus dengan Depa. Depa berjaya leading sampai 2-0. Jaringan daripada Candreva dan juga Piatek. Tapi Juventus berjaya membalikkan kedudukan tu, menyamakan kedudukan dengan jaringan daripada Bremer dan juga Bonucci. Dan dekat hujung-hujung perlawanan terjadi pergaduhan lah. Memang pergaduhan kacau bilau lah. Dia start dengan gol Arkadiusz Milik tu tak dikenankan oleh VAR. Maksudnya VAR tak sahkan gol tu. Lepas tu terjadilah kekacauan. Sampai jurulatih Massimiliano Allegri pun kena kad merah. Weh, kacau game ni. Apa kena tengok game ni? Memang rancak lah. Dengan menjaringkan 25 gol dalam UCL setakat lah ni, Erling Haaland telah mengatasi 5 pemain hebat dalam UCL. Siapakah itu? Yang pertama adalah Marco van Basten. Marco van Basten adalah seorang player Belanda yang memang sangat dikenali dan memang seorang sangat hebat. Dan Marco van Basten hanya berjaya menjaringkan 19 gol saja dalam UCL. Yang kedua adalah Romario. Romario pun legenda Brazil juga. Telah berjaya menjaringkan hanya 20 gol dalam UCL. Pemain ketiga adalah Ronaldo Nazario yang hanya berjaya menjaringkan 14 gol saja dalam UCL. Total Ronaldo Nazario berjaya menjaringkan 36 gol dalam seluruh kompetisi Europe. Sebab sebelum tu dekat PSV Eindhoven dia main banyak dekat UEFA Cup ataupun lah ni digelar sebagai Europa League lah. Dan pemain seterusnya adalah Francesco Totti dengan 17 gol. Erling Haaland telah berjaya mengatasi legenda AS Roma dengan 17 gol. Tapi tak heranlah sebab Roma mereka tak konsisten masuk dalam UCL. Dan yang terakhir adalah Miroslav Klose. Miroslav Klose adalah top scorer sepanjang masa dekat World Cup. Tapi Erling Haaland telah berjaya mengatasi rekod Miroslav Klose iaitu 14 gol dalam UCL. Dengan ni dia telah berjaya menjadikan 25 gol. So memang boy Erling Haaland ni. Donny van de Beek telah memberikan kepercayaan kepada Erik ten Hag. Donny van de Beek pernah beritahu dalam satu wawancara baru-baru ni lah kan. Dia beritahu, dia kata Erik ten Hag ni ada sesuatu yang boleh dibawa kepada Manchester United. Dan dia ni mempercayai Erik ten Hag walaupun dia ni tak dapat main juga. Dan Donny pun beritahu, dia ni kan berpengalaman banyak main dengan ten Hag dekat Ajax dulu kan. Sebelum dia berpindah ke Manchester United. Dan dia beritahu Erik ten Hag ni adalah seorang jurulatih yang memang hebat daripada segi management player dan juga manage untuk taktik player. So memang kemungkinan besar Donny van de Beek ni kata Erik ten Hag ni akan berjaya lah dekat EPL. Kita tengoklah future nanti macam mana. Matheus Nunes sertai Wolverhampton. Ada seorang dalang ni yang menyebabkan Matheus Nunes pilih Wolverhampton. Siapa dia orang tu? Player tu adalah Joao Martino. Dan mestilah ramai terkejutkan bakat sebesar Matheus Nunes ni. Bagi aku Matheus Nunes ni adalah antara the best player lah. Antara the best prospect player lah kan. Tapi lelah kali Sporting Lisbon memilih untuk menghantar Matheus Nunes ni ke Wolverhampton. So siapa dalang dia ni? Dalang dia adalah Joao Martino. Player ni lah yang convince Matheus Nunes ni untuk sertai Wolverhampton Wanderers. Dan akhirnya Matheus Nunes pun pilih Wolverhampton Wanderers. Dan setakat lah ni kita tengok keputusan Matheus Nunes ni adalah keputusan yang tepat lah. Sebab dia pun dah berpindah ke liga terbesar di dunia dan tidak dibebani dengan beberapa pressure sebab main dekat kelab yang tak besar sangat. Tapi tetap kelab yang besar sebab dia kelab EPL. Sebab setiap kelab dalam EPL tak kira lah dia besar ke kecil akan tetap dapat attention daripada media juga. Adakah keputusan Matheus Nunes ni pindah ke Wolverhampton keputusan yang tepat? Nampak rasa tepat ke tak? Patrick Vieira telah mendapat pujian daripada pemain veteran Crystal Palace iaitu Joel Ward. Dan Joel Ward telah memberitahu Patrick Vieira telah membawa banyak perubahan kepada Crystal Palace. Dalam ni kita dapat nampaklah standard yang Crystal Palace dah dapat. Sebab sebelum ni Crystal Palace selalu bersaing dekat relegation battle saja. Tapi lah ni mereka dah start dah fighting dekat middle table. So ini adalah improvement yang baik lah yang dibawa oleh Patrick Vieira. Dan macam kita tahu lah, Patrick Vieira adalah seorang legenda bola sepak yang sangat hebat dekat England. Pernah menjadi world class player dekat Arsenal dan menjadi salah satu bahagian daripada Invisible Team dekat 2004 dulu. So kita tengoklah future macam mana kan untuk Patrick Vieira. Mungkin nanti dia akan berpindah ke kelab besar ataupun adakah pindah ke Arsenal, tak tahulah kan. Kecederaan kecil Luke Shaw mungkin akan menyebabkan kehilangan tempat dekat Piala Dunia nanti. Luke Shaw telah mengalami kecederaan waktu Manchester United dikalahkan dengan Brighton 4-0 itu dan telah pun digantikan dengan Malaysia. Dan yang lagi buruk untuk Luke Shaw, dia dah lah injured. Lepas tu Malaysia perform pula. Dan bagi aku tempat untuk Luke Shaw aku rasa dah finish lah. Dan mungkinlah lepas ni dia akan jadi second player ataupun mungkin dia akan fight balik. Tapi susah lah sebab tempat Malaysia tu aku rasa dah selesa dah untuk dia. Dan benda ni akan mengakibatkan benda yang lagi buruk untuk dia lah. Mestilah dia akan kehilangan dekat tempat World Cup. Sebab dia kehilangan tempat dekat seorang player muda. Dan lagi-lagi prestasi dia pun walaupun dia dapat first team player, waktu 2 game pertama Manchester United bersama dia, dia main tak elok. Dan itulah benda yang membimbangkan Luke Shaw. Dan kita tengok nanti bila Luke Shaw dah sembuh balik kan, adakah dia ni akan fight balik untuk tempat dia ataupun tetap menjadi bench warmer. Kita tengoklah nanti macam mana kan. Aku harap jadi bench warmer lah.
Malaysia padu orang tu. Pasukan kebangsaan England kemungkinan memanggil semula Jadon Sancho dan juga Marcus Rashford ke dalam tim. Berkat performa mereka yang sangat hebat ni kan, Jadon Sancho dan juga Marcus Rashford telah memberikan penampilan yang agak baik untuk Manchester United dalam beberapa perlawanan sebelum ni. Dan berkat penampilan mereka yang sangat hebat tu, England dikatakan ingin memanggil semula dua player ni. Yang macam kita tahu, Sancho dan juga Rashford adalah regular untuk player England. Bukan regular start lah, tapi selalu ada dalam tim lah. Tapi mereka ni start tak dipanggil disebabkan penurunan prestasi mereka bersama Manchester United. Lagi-lagi musim lepas lah. Dan kemungkinan nama mereka ni akan dipanggil semula. Dan fans England, adakah hampa happy dengan kembalinya Jadon Sancho dan juga Marcus Rashford? Fullback Southampton, Kyle Walker-Peters bagi tahu, saya cuba nak tarik perhatian scout England dalam start game. Macam hampa tahu kan, tarikh World Cup pun dah dekat. Tim-tim masing-masing pun mereka nak persiapkan best 11 mereka dan first 23 squad mereka kan. Dan lah ni masih lagi terbuka peluang untuk play-play England ataupun player-player tim lain sekali untuk perform dan menunjukkan performa mereka dekat tim mereka. Dan salah satu player yang nak masuk dalam World Cup ni adalah Kyle Walker-Peters. Dia adalah pemain Southampton. Bagi aku dia adalah seorang pemain yang baik, tapi kalau nak main dekat England tu mungkinlah dia perlu bekerja keras lebih lagi. Bonucci, posisi Candreva tidak berpengaruh. Gol Juventus patut tetap disahkan. Dekat ujung-ujung perlawanan tu ada sedikit berlaku insiden lah disebabkan mereka tak puas hati kenapa gol tu dibatalkan. Dan sampai jurulatih Massimiliano Allegri pun kena kad merah. Akades Milik pun kena kad merah. Dah lah dia skor gol kemenangan tu. Dia buka baju, celebrate. Lalah kali gol tu dibatalkan. Jenuh. Dan player yang paling panas dengan keputusan ni adalah Bonucci lah. Disebabkan dia rasa dia lah player yang paling layak untuk bersuara dalam game ni kan. Tapi buat macam mana kan, lalah kali keputusan ref adalah muktamad. So itulah video hari ni. Agak ringkas sikit, berita pun tak banyak. EPL pun tak jalan lagi. UCL pun tunggu esok. So kita tunggu je lah noh. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Sulehan. Assalamualaikum.